Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga apa yang kita kongsikan pada pagi ini sampai kepada para penonton dengan lancar sekali dan memberi manfaat. Kerana topik dia, Masya Allah, bila saya baca topik ni pada malam semalam, daripada pagi tadi lagi kita rasa macam Masya Allah, seronoknya topik ni. Antara yang kita nak kongsikan, Ya Allah, iaitu pahala infak hadiah untuk mak ayah. Mungkin ramai di antara kita ada orang senang dan ada membesar dalam keadaan yang sukar, susah, mencabar. Mak berkorban, ayah berkorban. Mungkin kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan kadang-kadang kita sebagai anak ni bila dah mampu, dah senang, ibu dan ayah dah tak ada lagi di sisi kita. Tak dapat kita nak contribute, kita nak membalas jasa mak ayah kita. Jadi insya-Allah yang kita tahu selama ni ialah antara yang kita boleh beri ialah doa sebagai anak yang soleh. Namun ada tak lagi yang kita boleh berikan agar ibu bapa kita dapat hidup dengan selesa di alam yang kekal. InsyaAllah kita nak kongsikan dengan para penonton semua pahala infak hadiah untuk mak ayah ni bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Jurucakap Madrasah Darul Tahfiz wal Ulumul Quran lil Banat. InsyaAllah. Ahlan Datuk. Alhamdulillah. Topik ni Masya Allah best sangat. Ya, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita bila membesar susah, Datuk. Tapi bila kita dah senang, mak dah tak ada, ayah dah tak ada. Betul. Jadi masa tu kita rasa macam, Ya Allah, aku ingat lagi macam mana mak aku susah. Aku ingat lagi macam mana bapa aku susah. Tapi aku tak sempat. Jadi insya-Allah kita nak kongsikan bagaimana anak-anak kita ni yang mampu belum berjasa ataupun rasa macam mungkin mak kita dengan mak ayah kita perlukan sesuatu daripada kita untuk mereka hidup senang di sana. Jadi apa kita ni yang masih ada sedikit kelebihan rezeki ni boleh lakukan? Perkara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang saya muliakan, perkara ini pernah disoal oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, mengatakan dia bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ibu aku dah tak ada. Dan waktu dia tak ada tu aku tak boleh buat apa, dia kecil lagi. Ibu dia dah meninggal. Boleh tak dia buat sedekah sesuatu dan adakah sedekah itu bermanfaat kepada arwah ibunya yang telah meninggal dunia? Lalu Nabi SAW menjawab, ya. Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, saksikanlah bahawa kebun kurma aku yang begitu lebat buah ni aku sedekahkan atas nama arwah ibu dia. Masya Allah. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahawa seorang anak itu masih lagi boleh berbakti kepada kedua ibu bapa dia yang telah meninggal dunia. Jadi yang kata yang terputus amalannya si mati. Yang terputus dah tak ada apa boleh buat apa dah. Tetapi yang hidup ni masih lagi boleh menyumbang untuk si mati. Setengah orang faham, dia kata dah mati tu habis, tutup buku. Ya. Tutup buku apa? Anak dia masih ada. Sedekah jariah dia masih ada. Ilmu yang bermanfaat dia masih ada. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita kata bahawa sedekah jariah, wakaf dan sebagainya itu, kalau dia tak buat, boleh tak anak dia buat? Boleh buat atas nama si mati, ibu bapa dia ataupun nenek dia, datuk dia dan sebagainya. Dan kalau kita sebagai anak yang soleh, yang mendoakan kepada mak bapak dia, sebarang jadi doa yang baik. Katalah dia masuk dalam tabung sedekah subuh kita ni, dia masuk pagi ni, Ya Allah, kalaulah ada pahala untuk ni, aku hadiahkan pahalanya kepada ibu dan ayahku yang telah kembali ke rahmatullah. Itu kan doa. Maknanya dia sedekah, Ya Allah, berikanlah pahala ni, hadiahkan pada arwah ibu dan ayahku yang telah kembali ke rahmatullah. Itu pun diterima. Jadi kalau kita kena cari jalan, sebab kita perlukan kepada sesuatu untuk menolong kita. Fa asaddaqu aku minas salihin. Kita nak jadi bersedekah dan kita nak jadi anak yang soleh dengan melakukan amal-amalan soleh. Salah satunya ialah kita panjangkan infak kita, sedekah kita, wakaf kita, jariah kita atas nama orang yang telah kembali ke rahmatullah, khususnya kepada mak bapak kita ataupun anak-anak kita ataupun suami isteri kita, tok nenek kita. Inilah jalan. Ya, sekarang ni kalau bayangkan kalau kita ni dah meninggal. Siapa yang nak bantu kita?
Bayangkan kita yang meninggal sekarang. Sebab tu bila saya mengkebumikan, membantu menguruskan pengkebumian jenazah, kadang-kadang saya tak boleh kontrol, menangis lah. Orang kata sabarlah ustaz. Saya kata saya memang sabar. Saya menangis bukan sebab dia mati. Saya menangis sebab saya membayangkan saya yang mati. Saya yang masuk dalam kubur. Saya yang ditinggalkan seorang-seorang di kubur. Saya menangis. Kalaulah aku sekarang yang jadi dia, macam mana kamu nak jawab soal kubur? Apa yang boleh bantu aku? Itu yang saya menangis itu. Ada orang tuan-tuan yang bila melihat kematian, dia tidak membayangkan yang dia akan mati. Bila dia membayangkan dia akan pergi satu hari nanti, dia mesti buat persiapan. Di antara persiapannya, bantu diri kita sendiri. Allah Ta'ala bagi kepada kita apa? Ilmu, sebarkan. Allah Ta'ala bagi kepada kita harta, wakafkan, sedekahkan. Allah Ta'ala bagi kepada kita anak, didik sebagai dia jadi anak yang soleh. Ada lagi hadis yang lain yang menunjukkan pahala boleh berpanjangan. Mushaf Al-Quran yang diwakafkan. Kita bagi Al-Quran pada orang tu pun berpanjangan pahalanya. Ataupun mengalirkan sungai. Ada yang buat terusan, ada yang buat parit, ada yang buat sungai, ada yang buat longkang. Itu pun dapat pahala yang berpanjangan. Ataupun mendirikan bangunan untuk orang duduk. Nak nunggu bah ke, nunggu apa benda pun, itu pun dikira sebagai pahala yang berpanjangan. Begitu juga kita meninggalkan kepada anak cucu kita, dusun ke, kebun ke, pokok ke, selagi mana dia masih berbuah, selagi itu pun dikira sebagai pahala yang berpanjangan. Jadi maknanya pahala untuk menolong diri kita sendiri di alam sana sangat luas. Cuma kadang-kadang kita sayang untuk tolong diri sendiri. Kita tak sayang untuk bakar duit. Tambah-tambah musim-musim raya ni kan, masih lagi membakar pom-pam. Kita tak kedekut untuk itu. Tapi kadang-kadang untuk diri kita sendiri kita kedekut. Inilah yang perlu kita ubah. Kita tolong orang yang dah meninggal dunia dengan cara sedekah. Mudah-mudahan anak-anak kita, bila kita pula tidak ada, mereka pula akan menyambung apa yang kita buat untuk ibu bapa kita. Masya Allah. Tertarik dengan ataupun tertampar dengan apa yang Ustaz kata. Kita ni sayang nak sedekah kat diri sendiri. Kan? Ya. Walhal begitu banyak peluang. Okey Ustaz, kita nak berbalik-balik. Tadi macam Ustaz Datuk lebarkan perbincangan atau persoalan tu, bagaimana kita boleh memanjangkan apa yang kita ada tu sebagai sedekah jariah. Betul. Untuk diri kita. Adakah apa yang Ustaz Datuk kongsikan tadi tu boleh juga guna pakai untuk membantu ibu bapa kita? Sebab topik pagi ni macam nak tolong mak ayah kita ni. Betul. Ayah saya meninggal tahun 73. Dan waktu dia meninggal tu umur saya 8 bulan. Masya Allah. Jadi saya tak pernah nak cium dia ke, nak cium tangan dia ke. Saya tak pernah ke nak beli bekan pelekat cap gajah berlari untuk dia ke. Datuk anak ke berapa? Saya anak bongsu lah. Anak bongsu. 7 daripada bapa yang pertama. So dengar semua cerita abang-abang, kakak-kakak lah yang cerita. Dia dengar cerita, hanya boleh tengok gambar sajalah. Allah. Tapi sekurang-kurangnya saya masih lagi boleh tengok gambar bapa saya. Nabi Muhammad mana ada gambar macam tu, langsung tak boleh tengok. Lagi teruk Nabi Muhammad punya susah dia. Saya masih lagi ada mak saya masih lagi ada bapa saya punya gambar, boleh duk tengok pula. Jadi apa benda yang saya boleh tolong bapa saya? Nak beli motosikal untuk dia tak pernah. Macam abang-abang sekarang ni ada boleh beli motosikal untuk ayah pergi masjid. Boleh beli kereta ke apa benda untuk ayah berjalan ke apa ke, boleh beli kursi roda ke, sekurang-kurangnya boleh tunggu ayah kalau ayah tu tak sihat. Macam saya langsung tak ada pahala di situ. Takkan saya nak datang dalam keadaan kosong je untuk arwah ayah saya. Jadi saya kena buat sesuatu amalan. Diri saya mesti jadikan diri saya sebagai anak yang soleh. Mudah-mudahan dia dapat pahala. Ataupun saya cari satu benda yang bolehkan saya ini untuk ayah saya dapat pahala berpanjangan. Di antaranya saya buat sekolah tadi, buka sekolah. Tiap-tiap kali saya pergi sekolah, habis mengajar, saya balik malam-malam, saya doa, ya Allah, kalau ada pahala untuk ayah-ayah aku, inilah sekolah ni, dapat pahala. Jadi macam kita sekarang tak mampu nak buka sekolah macam ni, kita bantu. Misalnya Mahat Tahfiz, Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran di Raub ini, untuk ayah kita.
untuk ibu kita. Ya. Macam bila ada orang yang perasan, ya Allah, aku tak ada jasa untuk mak bapak aku. Inilah terbentang di hadapan kita. Kenapa tak rebut? Kenapa tak ambil peluang? Sebab tu bila Madrasah Darul Tahfiz ajak saya sama-sama bergembleng tenaga membangunkan sekolah mereka, saya sahut. Saya pergi ke hadapan. Sebab apa? Ini pahala untuk aku, cari ruang pahala untuk arwah ibu dan ayahku yang dah tak ada. Datuk, insya-Allah kita nak kongsi dengan para penonton macam mana para penonton boleh turut terlibat dalam projek dan usaha ini macam Datuk sendiri. Ya. Insya-Allah kita kongsikan sekembalinya kita nanti. Insya-Allah. Adakah kita akan masuk syurga sekiranya berasa sombong dengan kesenangan ketika di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Ganang. Jom kita bantu lahirkan generasi berakhlak mulia dengan berinfak kepada pembinaan dan pengurusan kompleks Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quranil Banat sekarang. Baik, Masya Allah. Topik kita pada pagi ini ialah tidak lain tidak bukan pahala infak hadiah untuk mak ayah. Jadi para penonton, bila kita buat program Assalamualaikum Subuh ni, kita nak pastikan kita bermula hari kita dengan paksi yang betul. Dan yang paling penting sekali, sebab ini yang selalu viral, adakah wang yang aku salurkan tu di tempat, di platform yang sahih? Jadi insya-Allah Datuk kongsikan dengan kami macam mana kita nak sama-sama bersama macam dengan Datuk untuk kita lakukan infak untuk mak ayah kita di tempat yang kredibel. Ya. Yang pertama sekali kita kena lihat betul ke tak betul. Ya. Sekarang skamer ni banyak. Rata. Nak pakai serban duk kutip derma. Ada yang kutip derma atas nama saya pun ada. Masa bila pula saya hantar pula? Ya, masa bila saya hantar kutip derma daripada rumah ke rumah? Tak, ini pun banyak berlaku. Baik. Sebab itu saya meminta kepada penonton-penonton kita TV Hijrah, TV Al-Hijrah, berhati-hati. Ya, sebab sekarang ni skamer bukan setakat telefon je daripada custom lah, Jabatan Imigresen lah, apalah, mahkamah lah. Itu berhati-hati lah tuan. Termasuk juga yang datang, Assalamualaikum, minta derma. Ni yang kita tak nak. Ya. Sebab tu saya join dengan Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quranil Banat ini supaya jelas mereka ni dah dapat kebenaran. Yang keduanya daripada Majlis Agama Daerah Kuala Lipis misalnya. Kita dapat dah daripada Jabat Agama. Kemudian dah ada tempat dia. Sekarang duduk di Taman Amalina di Raub. Macam mana penyanyi pula ya. dan dapat dah pun tanah. Dah ditolak dah tanah ada semua untuk buat pembangunan sebanyak 16 juta. Melibatkan sekolah, madrasah, dia punya asrama, dewan, masjid dan sebagainya. Jadi satu kos yang besar dan saya rasa ini adalah satu tempat yang cukup bagus. Sebab jarang kita nak jumpa satu sekolah yang betul-betul untuk pelajar perempuan menghafaz Quran. Yang ni yang ialah perlukan. Bila orang perempuan hafaz Quran ni cabaran dia besar sikitlah. Ya, masalah dia kena hadapi betul-betul dan hanya orang yang betul-betul kuat semangat sahaja yang boleh bertahan di sini. Saya dulu pun buat juga Mahat Tahfiz untuk perempuan. Tapi saya tak mampu sebab kita punya ni sekat jalannya yang kekal sekarang ialah Mahat Tahfiz untuk lelaki. Dan yang ini untuk Mahat Tahfiz betul-betul perempuan yang memang dah bertahun-tahun mereka buat. Maknanya memang dah terbukti bahawa mereka boleh buat kerja. Ini di antara ciri-ciri ke mana duit kita nak diwakafkan, wakaf kita nak disalurkan. Ini di tempat yang tepat sekali. Mudah-mudahan kita melahirkan generasi wanita, generasi perempuan yang menjadi asatizah, yang menjadi ulama, yang menjadi kepada mereka itu ibu-ibu sekurang-kurangnya, ibu-ibu yang boleh memimpin anak-anak, yang boleh mendidik anak-anak, mendahirkan generasi yang terbaik. Ini cabaran kita di zaman sekarang ini sebab yang di luar sana tu macam-macam benda boleh berlaku. Jadi bila anak kita ditempatkan di tempat yang baik, insya-Allah sekurang-kurangnya akhlak, sekurang-kurangnya moral dia, perilaku dia, peribadi dia
yang terbaik selain daripada menjadi profesional dalam bidang-bidang yang akan diajar ataupun sedang diajar di madrasah Darul So Tahfiz. madrasah ni bukanlah 100% tahfiz mata-mata, dia ada akademik. Ada akademik semua. So dia ada. very holistic. Ya, Ah, dengan Masya pelajaran Allah. sains lah apa semua ada, semua peperiksaan semua ada. Yang ambil silibus Malaysia lah. Bukan maknanya bila buat mahat tahfiz tu duduk engkau hafal Al-Quran situ. Ya sebab zaman kita sekarang ni kita tak dapat nafikan bahawa kita juga perlukan pendidikan luar biasa yang biasa ini untuk terus kita bersaing di dalam kehidupan. Kalau langsung kita tidak tahu perkembangan, tidak ada ilmu macam mana kita nak memberikan dakwah, memberikan yang terbaik. Saya di sekolah saya sendiri pun saya mengajar bahasa Mandarin. Ya, Seriously, Masya Allah. Bahasa Mandarin kita ajar pada budak-budak kita. So Datuk, tapi dia bukanlah Datuk aja. Yang ajarnya orang-orang cikgu lah, cikgu daripada okey. Cina. Dan yang hebatnya yang mengajarnya ialah Cina yang bukan Muslim. Ya. Yang tak Islam pun tapi dia mengajar. Bahasa Mandarin dia Masya ajar, bahasa Allah. Tamil dia ajar. Jadi insya-Allah mungkin satu hari nanti bahasa Korea juga, Madrasah Darul Tahfiz Betul. bahasa Korea sarang nanti kan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ciri-ciri inilah yang ada kepada Madrasah Darul Tahfiz wal Quran wa ulumul Quran lil banat ini. Mudah-mudahan ada ya benda ini kita yakin. Dan yang terakhirnya saya mungkin nak memastikan bagi betul tak betulnya benda itu ialah kena telefon sendirilah. Telefon sendiri ustazah ke ustaz ke yang menganjurkan sekolah tu. Baik. Jangan bagi je macam sekolah ni kita ada ustazah Umairah tu 019227 1224 nak telefon dia Okey. insya-Allah. Okey, para penonton dapatkan maklumat di Kaca TV. InsyaAllah kita dapat terlibat dalam satu projek yang sangat-sangat baik. Ni niche juga orang kata. Special projek ni sebab sebenarnya kita tengok memang sekolah Mahat Tahfiz. Ya. Tapi ni khusus untuk tangan-tangan yang akan melahirkan, yang akan membimbing dan membesarkan generasi yang akan datang. Ni crucial sangat bagi saya, genting. Ya. Macam Datuk katakan tadi, walaupun mungkin ada di antara mereka jadi asatizah, mungkin jadi profesional, jadi saintis, jadi engineer, jadi doktor, dan mungkin yang tak bekerja pun, mereka ni lah yang akan melahirkan, mendidik anak-anak mereka sendiri. InsyaAllah. Okey, Datuk, kita nak bagi motivasi. Ya. Kita nak bakar semangat. Apakah antara waktu afdal yang bersedekah untuk bersedekah, dan kenapa kita jangan sekali-kali terlepas orang kata terlepas kereta ke, terlepas buat dia, terlepas pandang untuk bersedekah. Ya, saya bila Farah sebut depa tu terus nak motivasi terus. Rasa nak cakap macam belah utara. Sebab itu bila saya dengar Farah bercakap tentang macam mana bagi depa tu naik tu, kita terus saya terus di pasal saya pun utara agak. Terus semangat nak bercakap utara terus tuan. Begitulah bila kita mendengar sesuatu benda yang mendapatkan kita pahala. Sepatutnya bila dengar semangat begitu. Kan macam dululah Ramadan, bila sampai yang Ramadan, begini semangat nak buat Ramadan. Ini dalam bulan Syawal ni begini semangat nak buat puasa 6 pula. Ya. Setiap sesuatu yang mendatangkan pahala kita, kita kena bagi semangat. Sampai bila yang terbaiknya? Contohnya, jawapan saya senang, selagi belum mati buat. Sebab ada ayat dalam Quran, ada orang yang dah sampai ke penghujung nyawanya, dia kata apa pada Tuhan? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, tolonglah panjangkan umur aku sikit je lagi. Sikit je lagi. Panjangkanlah umurku. Janganlah matikan aku lagi. Sebab apa? Fa asaddaq. Aku nak sedekah. Wa aku minas salihin. Dan aku nak buat amalan soleh. Adakah saat-saat yang genting macam itu baru nak buat? Sedangkan Allah Ta'ala kata tak boleh dah. Tak boleh dah. Kamu tak akan dilewatkan, tak akan ditangguhkan, tak akan dicepatkan walaupun satu saat. Jadi sementara peluang masih ada ini, Allah Ta'ala bagi rezeki. Dan kata Allah pula tak akan berkurang rezeki yang kita sedekahkan itu pula. So apa yang kita takutkan? Allah sebut dalam Quran, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, Allah ganti balik. Saya kalau saya sedekah kan, ini bukan riak pula Farah ni, bukan riak. Saya simpanlah hati saya. Kalau aku bagi ni, ya Allah, apa pula Tuhan nak ganti pada aku? Jadi bukan kita minta tak ikhlas pula. Terfikir, terlintas. Bukan kita minta. Sebab Allah ada janji. Bukan kita tak ikhlas pula, ustaz tu ni tak. Bukan. Sebab Allah Ta'ala sebut, dia akan ganti balik. Ya Allah, apa pula dengan Allah Ta'ala nak ganti pada aku? Betul. So
kalau Farah Diva bagi pada saya hadiah pun saya rasa seronok sangat dah. Bayangkan kalau Allah Ta'ala yang bagikan hadiah pada kita. Seronok Mungkin dah. dapat keluarga yang baik, dapat anak yang baik, dapat suami isteri yang baik, dapat rumah tangga yang baik, dapat kedudukan dalam kubur yang baik. Ya. Bukankah itu hadiah terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Datang daripada mana hadiah tu? Ma anfaqtum, apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, kita berbaki seminit lagi. Ya. Jom kita buat penutup, Ustaz. Tapi penutup yang betul-betul memberi impak supaya selepas kita istirahat ni, cepat-cepat para penonton infak al-an. Ya. Lani juga. Baik. Saya ni dosa banyak. Bila ada orang jumpa saya, orang tanya saya, Ustaz sihat, Ustaz sihat. Saya kata Alhamdulillah saya sihat. Sakit pun saya kata sihat. Sebab apa? Sebab saya tahu dengan sakit itu menghapuskan dosa-dosa saya. Jadi sepatutnya saya sebutlah hati, Alhamdulillah aku sakit, dosa aku terhapus. Yang kedua, dosa kita terhapus dengan sebab kita bersedekah. Ya. Banyak dosa-dosa kita dulu yang sengaja, yang tak sengaja, dosa zaman muda kita, dosa zaman jahiliah kita. Macam mana cara nak hapuskan dosa-dosa ni? Salah satunya ialah bersedekah. Ya. Bersedekah itu menggugurkan dosa. Jadi kenapa kita tak nak susahkan diri kita untuk hapuskan dosa-dosa kita? Hanya dengan bersedekah, tak susah pun. Ikut kemampuan pula. Fattaqullah mastata'tum. Ikut kemampuan. Jom kita bersedekah untuk Darut Tahfiz Al-Quran wa Ulumul Quran lil banat di Raub Pahang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Baik, jazakallah khairan Syukran kathiran jazilan. Datuk. Dan dari kaca TV juga tadi kita dah lihat bagaimana tanah sudah pun dipecahkan Ya, betul. untuk proses pembinaan. InsyaAllah ayuh kita sama-sama terlibat dalam projek ini. Kerana projek ini adalah projek yang cukup unik, lain daripada lain. Ya, memang kami selalu membawakan projek untuk membina, membaik pulih, tahfiz. Tapi ini khusus untuk golongan wanita. Golongan yang akan menjadi peneraju, pendidik dan yang akan melahirkan generasi seterusnya. Jadi ini sangat penting untuk kita sama-sama invest. Para penonton, kita akan rehat seketika tapi jangan buang masa. Sewaktu istirahat, cepat-cepat kita salurkan sumbangan dan kita niatkan juga untuk ibu bapa kita. InsyaAllah, moga Allah mudahkan urusan kita. Kita bagi untuk mereka tapi hakikatnya kita beri untuk kita dan keluarga kita. Itu yang paling penting sekali. InsyaAllah, insyaAllah. Baik penonton, kita rehat seketika. Jazakallah khairan kathiran Ustaz Terima kasih. Datuk. Masya Allah memberi peluang ni pada kami. Baik. Alhamdulillah, kita rehat para penonton. Jangan ke mana-mana. Lepas ni topik yang sangat-sangat menarik menanti anda semua. Adakah kita akan masuk syurga sekiranya berasa sombong dengan kesenangan ketika di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Ganang. Jom kita bantu lahirkan generasi berakhlak mulia dengan berinfak kepada pembinaan dan pengurusan kompleks madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Nil Banat sekarang.